Bila hari ini pejabat peguam negara, Jabatan Peguam Negara menafikan ada mengeluarkan satu kenyataan akhbar mengenai pendakwaan terhadap Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Saya pun tak tahulah sekarang, saudara. Macam-macam cerita yang orang timbulkan seolah-olah benda itu macam benar, saudara, sedangkan benda tak betul. Sebab itu saya harap pelayar-pelayar, teman-teman, tengok media sosial ini berhati-hati. Jangan lihat dan terus percaya. Ini lihatlah sekarang bagaimana Jabatan Peguam Negara menafikan ia telah mengeluarkan satu kenyataan akhbar mengenai pendakwaan terhadap Ketua Setiausaha Negara iaitu Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Dalam satu kenyataan hari ini, AJC Chamber iaitu AJC ataupun Pejabat Peguam Negara membuat kenyataan penafian itu merujuk kepada kenyataan media palsu yang tular di media sosial berkaitan pendakwaan ke atas Tan Sri Zuki. Jelasnya pihak Jabatan Peguam Negara menafikan sekeras-kerasnya telah mengeluarkan kenyataan tersebut. Kerana terdahulu satu kenyataan akhbar tular di media sosial kononnya dikeluarkan oleh Jabatan Peguam Negara berkaitan pendakwaan terhadap Ketua Setiausaha Negara. Jadi kenyataan yang bertarikh 5 Mei itu lengkap dengan nombor rujukan, fail, macam-macam lah, seolah benda itu betul. Akhirnya hari ini Jabatan Peguam Negara menafikan. Sebab itu saya katakan, saudara, musim sekarang ni orang menularkan benda yang tak betul, yang palsu pun ditularkan. Itu sebab itu saya haraplah agar kita berhati-hati, saudara. Nak bercakap politik boleh, tak ada masalah, saudara. Anda nak masuk politik, nak bercerita tentang politik boleh, tetapi janganlah sampai menuduh. Saya sedih apabila warga kita, pegawai kerajaan, pegawai tinggi kerajaan, menteri-menteri, wakil-wakil rakyat, kalau tak betul lah, kita tunggulah, saudara, kenyataan daripada SPRM yang mesti ada dia punya gambar, tangkapan dan sebagainya, barulah kita boleh ikuti. Jangan sekarang ni terus percaya sembrono. Macam-macam orang buat, saudara. Macam itu hari, tiba-tiba kononnya katanya Presiden PAS nak kat sumpah lah. Akhirnya Susah Agung PAS menafikan. Tapi kalau dilihatkan dari cara mereka mewawarkan dalam media sosial, benda seolah betul, sedangkan benda tak betul. Hari ini sekarang, saudara, dunia tanpa sepadan, dunia cyber ni, mereka bijak. Benda yang tak ada tu seolah-olah dilihat seperti ada. Sebab itu berhati-hati, saudara, dan saya menasihatkan, kalau boleh, eloklah kita rujuk kepada pihak berwajib, pihak berkuasa yang bertanggungjawab atas sesuatu isu itu, saudara. Kadang-kadang saya melihat, saudara, sebenar-benarnya, kadang-kadang sambil melawak lah. Saya selalu tadi, saya berbual dengan teman-teman, menghadiri sambutan rumah terbuka UMNO Wilayah Persekutuan yang dihoskan oleh Datuk Johari selaku Naib Presiden UMNO sebelum beliau menghadiri Majlis Tinggi UMNO. Hari ini Majlis Tinggi UMNO mengadakan mesyuaratnya. Yang turut dihadir dalam majlis tersebut adalah Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya nampak macam melelong Datuk Seri Zahid kali ini. Sekejap ada di Melaka, sekejap ada di Seremban, sekejap ada di Pulau Pinang, sekejap ada di Bagan Datuk, dan tadi berada di Seremban dan kemudian menghadiri majlis terbuka dan terus menghadiri sidang mesyuarat Majlis Tinggi. Peninglah saya tengok. Tak terbawa badan, tapi nampaknya dia cergas lah. Dan beliau memberitahu bahawa pihak Majlis Tinggi sedang mempertimbangkan kerana Datuk Seri Tajuddin sudah pun menghantar surat kali ketiga memohon pengampunan. Dia mohon maaf atas ketelanjurannya agar diberi kesempatan untuk kembali kepada UMNO. Terpulanglah kepada Majlis Tinggi, saudara. Bagi saya, kalau orang dah kembali dan menyesali atas perbuatannya, biarlah. Memanglah Datuk Seri Tajuddin ni terkenal juga dengan bicaranya yang pedas-pedas. Tapi saya harap dapat menjadi pengajaran lah seandainya beliau diterima kembali. Saya tak tahu apa perkembangannya. Saudara Frank Zid apa cerita lah, saudara. Jangan begitu, saudara, tak baik. Jangan kita bermusuh. Saya ini sebab tu orang Melayu kita ni kadang-kadang, saudara. Sebab saya kata orang Melayu ni kita tak macam warga keturunan Tionghoa. Orang Cina ni mereka berpolitik, mereka mengikut cara politik Taiwan. Bila musim pemilihan, selesaikan. Lepas tu terus berusaha untuk cari kehidupan. Tapi orang kita ni kadang-kadang politiknya macam politik filem Tamil. Bukan politik orang Tamil, tidak, seperti filem Tamil. Berdebu, tak ada kesudahan. Akhirnya kebenaran itu muncul. Hero selalunya menang besar kemudian. Itu ceritanya sekarang. Dan macam mana kita tahu
Saya masih lihat lagi, tadi ada seorang wakil rakyat dan menghubungi saya. Dia kata, benar ke ada 15 orang ni akan menarik sokongan daripada kerajaan? Saya kata, datang dari mana? Dan saya juga melihat bahawa kenyataan di Sabah bagaimana kedudukan seorang ahli parlimen yang diragui, yang kedudukannya kerana dia katanya lompat parti. Jadi soalnya sekarang ni, saya pun tak tahu apa nak jadi negara kita ni. Tak habis-habis. Akhirnya yang kata lompat parti, sedangkan itu Datuk Armizan Muhammad Ali. Jadi kedudukan Datuk Armizan Muhammad Ali menimbulkan kontroversi. Kononnya perlu mengosongkan kursinya. Tapi sebenarnya dia kata bahawa dia bersama dengan 3 orang ahli parlimen daripada Sabah. Saudara, sebenarnya mereka di Sabah tidak berkuat kuasa lagi tentang Akta Lompat Parti ini. Dan speaker Dewan Rakyat pun telah membuat kenyataan bahawa mereka sahih. Dan berdasarkan pada inilah mungkin gamaknya yang menimbulkan kononnya ada numbers. Kalau 3 orang di Sabah itu dibatalkan kedudukan kursinya dan perlu ada pilihan raya, dan mungkin pula ada lagi 10 orang. Itu berdasarkan pada akuan bersumpah yang dibuat sewaktu awal waktu mau menubuhkan kerajaan, apabila suasana negara berada dalam keadaan hang politics. Parlimen tergantung, tak ada parti yang boleh menubuhkan kerajaan. Jadi apakah ini tanda tangan SD ataupun ini akuan bersumpah itu masih lagi nak diguna pakai. Itulah yang saya katakan, kadang-kadang mereka ini berusaha untuk mewujudkan suasana yang tidak stabil pada negara. Apa mereka dapat? Puas hati ke? Saya pun tak tahulah, saudara. Sedangkan macam semalam Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu pun dah menafikan selaku Timbalan Presiden Perikatan Nasional. Dia kata tak ada. Tidak ada isu. Dia kata bahawa Perikatan Nasional kekal dengan 74 kursinya. Bagaimanapun, saudara, saya juga melihat perkembangan terbaru ni nampaknya ada kurang sihat bagi Perikatan Nasional. Itu kabarnya. Ini kabar angin. Saya nak cerita pun tak boleh. Tapi kenyataan daripada Timbalan Presiden Gerakan memang jelas. Dia kecil hati melihat Haji Hadi boleh menandatangani deklarasi Melayu bersama dengan Dr. Mahathir. Itu jelas. Apakah mereka akan menarik diri? Tak tahulah. Dan saya dipahamkan ada juga kalangan pimpinan dalam Perikatan Nasional dah mula ragu. Pertama bimbang. Apakah pilihan raya akan datang mereka mempunyai dana yang cukup? Itu persoalannya. Dan mereka mau tahu hala tujunya. Dan saya melihat bahawa Perikatan Nasional berada dalam keadaan limbo. Jangan sebab itu sekarang ini dilampiaskan kepada kerajaan perpaduan. Saya lihat warga-warga yang menyantuni media sosial ini seolah menyerang kerajaan perpaduan ini, antara UMNO, DAP, Keadilan dan juga Parti Amanah. Sebab itu, menurut pada hari ini nampak gayanya lama juga kita tak dengar kenyataan Abang Mat Sabu. Dr. Seri Ahmad Sabu lama kita dengar, dah 5 bulan tak kita dengar bicara politiknya. Tapi hari ini beliau mengeluarkan kenyataan masa menghadiri salah satu majlis sambutan hari ini rumah terbuka. Bila wartawan bertanya, dia menjawablah. Dia kata bahawa tak baiklah nak tukar kerajaan sekarang ini. Di saat usaha sedang dilakukan untuk memulihkan ekonomi negara. Kata Abang Mat, kalau tidak betul-betul, tunggulah pilihan raya. Seandainya kalah, kami terimalah hakikat. Ini masalahnya macam mana kata Datuk Anwar Ibrahim. Kalau betul-betul ada numbers, tak payah cerita dengan orang. Tak payah diwawarkan dalam media sosial. Kerana sekali kita mewawarkan dalam media sosial, ini mengejutkan para pelabur. Suasana tidak baik. Kalau betul-betul ada jumlah nombornya, ada sokongan melebihi 112 kursi ahli-ahli parlimen yang bersama dengan Perikatan Nasional, bawalah ke parlimen. Sebab itu Datuk Anwar Ibrahim kata, kalau tidak saya cabar, bawa ke parlimen. Dan beliau sebagai Perdana Menteri, dia kata beliau tidak akan teragak-agak untuk mengizinkan sebarang usaha untuk membawa sebarang usul. Dia kata dia bukan macam Perdana Menteri terdahulu yang bila orang nak bawa usul ni tak percaya tu, maka parlimen digantung.
Ini tidak, dia kata. Era sekarang ni, era berterus terang. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu saya ingin mengingatkan juga, saudara, jangan lupa puncanya lain tak ada, saudara. Saya rasa, yakin saya lah, saudara. Puncanya, saudara, sebab macam filem Abdul Wahab lah. Filem Tiga Abdul, saudara. Sebab itu mereka sekarang menyerang UMNO. Konon-kononnya lah.